Bismillahirrahmanirrahim. Malam ni, tajuk malam ni, walau matahari di tangan kanan. Kisah ringkas kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, kita mula ya. Keadaan di kota Mekah bertambah cemas dan tegang. Tentangan Quraisy terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pengikut-pengikutnya semakin hebat. Golongan Muslim yang turut bertambah tidak mundur sedikit pun dengan pendirian mereka. Maksud dia, masa tu Islam dah makin berkembang, umat Islam makin bertambah. Kaum Quraisy dia tetap melawan-lawan, tapi orang Islam tetap kuat. Kan? Bapa saudara Nabi SAW iaitu Abu Talib merupakan satu-satu pembela Nabi dan telah beberapa kali berjaya melindungi Nabi daripada perbuatan kasar dan keji kaum Quraisy. Walaupun beliau sendiri belum beriman, beliau terus membela Nabi, apatah lagi pengaruhnya sangat besar di kota Mekah. Satu hari beberapa orang ternama Quraisy datang menemui Abu Talib dan diiringi Abu Jahal, Abu Sufyan dan beberapa orang lagi. Wahai Abu Talib, anak saudaramu telah mencerca Tuhan kami dan merendahkan agama serta memperbodohkan fikiran kami. Muhammad mengatakan nenek moyang kami sesat. Kerana itu kami berharap engkau dapat menghentikan tindakannya atau engkau biarkan kami bertindak ke atasnya. Engkau dan kami bersama dalam kelainan pendapat dengan Muhammad. Maka kami kira sudah cukup engkau sahaja menghadapinya. Demikian kata mereka kepada Abu Talib. Dengan tenang dan lembut Abu Talib menjawab saranan mereka itu sehingga mereka pulang dengan harapan dan mengirakan Muhammad sudah tentu akan menghentikan gerakannya. Tetapi harapan mereka hampa kerana Nabi SAW dan teman-teman baginda masih meneruskan dakwah, mengembangkan Islam, menyatakan yang hak dan menolak yang batil. Maka bertambah kemarahan kaum Quraisy. Mereka terasa dipermainkan dan kerana itu sekali lagi mereka menemui Abu Talib. Pertemuan kali ini penuh dengan kata-kata ancaman. Wahai Abu Talib, usia engkau bertambah lanjut, kebesaran dan kedudukan engkau tinggi. Kami sudah meminta engkau berbuat sesuatu menghentikan Muhammad dari perbuatannya, tetapi engkau tidak melakukannya. Demi Allah, kami tidak boleh bersabar lagi melihat nenek moyang kami dicaci. Pendapat kami dipandang rendah dan Tuhan kami dicela. Engkau hendaklah segera bertindak menghentikannya atau kami yang akan bertindak ke atas Muhammad. Kami juga akan bertindak ke atas engkau sampai salah satu di antara kita hancur. Setelah menyampaikan ancaman itu, mereka pun berlalu. Mereka menunggu apakah tindakan yang akan dilakukan Abu Talib ke atas anak saudaranya itu, atau apakah ia akan terus membiarkan Muhammad berdakwah. Sementara itu Abu Talib menyuruh orang memanggil Nabi SAW dan menyampaikan pendirian Quraisy yang mengancam itu. Muhammad, kaum engkau telah mendatangi aku, kata Abu Talib memulakan bicara dengan Nabi SAW. Lalu beliau katakan kepada Muhammad kata-kata mereka yang bersifat mengancam itu. Janganlah engkau berarti aku untuk memikul beban yang aku tidak sedia menyanggupinya. Demikian kata terakhir Abu Talib. Mendengar kata-kata Abu Talib ini, Nabi SAW pun mengira tentunya Abu Talib sudah memihak kepada Quraisy, sudah lemah dan tidak lagi membela Nabi SAW. Namun baginda tidak akan berganjak sebagai Rasul Allah. Wahai bapa saudaraku, demi Allah, sekiranya mereka itu meletakkan matahari di tangan kananku,
dan bulan di tangan kiriku, supaya aku menghentikan tugas agama ini, walau Allah memenangkannya atau aku sendiri hancur. Namun aku tidak akan meninggalkan tugas ini. Demikian Nabi SAW menjawab keluhan bapa saudaranya. Kemudian Nabi SAW keluar meninggalkan bapa saudaranya dengan menitiskan air mata dengan penuh keharuan. Abu Talib juga melihatkan kesedihan dan suasana yang sangat terharu sehingga beliau memanggil kembali Nabi SAW. Kemarilah wahai Muhammad. Demikian kata Abu Talib. Wahai anak saudaraku, pergilah, katakanlah apa yang engkau suka. Demi Allah, aku tidak akan membiarkan engkau diganggu selama-lamanya. Demikian Abu Talib mengatakan isi hatinya. Setelah itu, Nabi SAW pun meninggalkan bapa saudara baginda dan meneruskan tugasnya sebagai Rasul sesuai dengan kata-kata tegas yang baginda ucapkan kepada Abu Talib tadi. Bertambah lagi ketabahannya setelah baginda mendengar jaminan dari bapa saudaranya itu sebagai pembela yang kuat di tengah-tengah masyarakat Quraisy. Jadi masa tu ialah Nabi Muhammad SAW kan dia dah jadi Rasul. Tugas dia untuk menyebarkan agama Islam, untuk orang kembali menyembah yang satu, Allah. Maksud dia tu, maksud Nabi Muhammad, matahari letak kat tangan kanan, bulan tangan kiri, besar kan, mesti tak larat umpamanya. Tapi Nabi Muhammad tetap dengan pendirian dia, dia nak teruskan dakwah dia. Orang dulu, sahabat-sahabat Nabi, banyak macam-macam dugaan dia dapat. Kita tak ada pun dugaan sangat pun. Kita cuma ikut perintah Allah, ikut apa yang Nabi dah tinggalkan. Jadi kita kena solat, puasa, zakat, buat baik, sayang-sayang, love you, muah. Tapi kat masa tu kan, kami tu ada seorang budak ni, dua orang tu baik. Dan dua orang pakai stek mata tu, satu pakai stek mata. Dia pergi pijak kucing. Yo, tak baik. Dan ada satu lagi. Oh, tak baik. Ya. Adik. Rasulullah kan, dia sayang sangat dengan kucing. Kalau nampak budak tu, cakaplah, tak baik pijak kucing. Kita kena sayang kucing. Tapi kalau kucing tu dengan dia, solat je dia. Kucing mana tu? Tak adalah, tepikan dia. Kalau dia dengan dia, tepikan dia. Nampak? Faham apa maksud dia? Cerita hari ni. Kalau dia tu datang balik cepat kucing. Oh, tak ada. Jangan. Tak elok. Dia nak pergi marah. Okey, jadi hari ni apa yang kakak faham cerita hari ni? Apa yang kakak faham? Apa yang dia cerita pasal Abu Talib. Cerita dia, walau apa pun dugaan, kena teruskan. Kena sabar, kena tabah. Itu perintah. Contoh kalau kena solat 5 waktu. Lepas tu bila dah solat 5 waktu, kena istiqamah. Okey, barulah Allah sayang. Allah tengok, wah kakak baiknya, sayang kakak banyak-banyak. Macam tu. Okey. Jadi alam esok lepas solat macam biasa dia dibaca lagi cerita lain. Okey?